Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan selamat Hari Raya. Salam cikgu. Okey, Salam. baiklah. Semua sihat ya Hari Raya ni? Sihat. Cikgu ingatkan lagi sekali lah walaupun kita tak bersemuka kan. Tapi cikgu kena ingatkan, jaga diri. Kalau boleh kalau tak ada keperluan keluar tu, duduk kat rumah aje. Dan satu lagi mungkin kita akan ber-Google Meet ni selama 2 minggu lah. Minggu ni, minggu depan. Lepas tu kita akan cuti selama 2 minggu. Seronok tak cuti? Seronok kan? Cikgu pun suka cuti. Tapi cutinya kalau masih PKP, masih duduk rumah ya. Tapi tak apalah, yang penting kita semua selamat. Baiklah, cikgu akan tunjukkan presentation cikgu ya. Okey, nampak semua ya? Cikgu tunjukkan ni. Cikgu nak kalau boleh kamu respon lah. Nampak ke, faham ke ya? Okey, jelas tak? Jelas cikgu, jelas. Okey, jelas ya. Jadi minggu ini ialah minggu ke-17 ya, minggu 17 persekolahan. Okey, jadi hari ini kita akan belajar masih lagi tajuk lakaran sebab cikgu dah beritahu hari tu kalau tajuk lakaran ni masanya panjang ya, mencecah sehingga 3 bulan. Jadi kita akan belajar perlahan-lahan dan latihannya pun kita akan buat sikit-sikit. Jadi dalam tajuk lakaran pictorial ni, kita akan kenal pasti teknik lakaran pictorial. Lakaran pictorial ni teknik dia ada 3. Cikgu dah jelaskan hari tu. Okay. Jadi yang kita nak belajar hari ini ialah tentang lakaran isometrik. Okay. Untuk PBD pula, pentaksiran bilik darjah ni, cikgu boleh beri dah pada kamu semua tahap penguasaan 3. Tapi kena siapkan tugasan dululah ya. Okay, dalam tahap penguasaan 3 ni, okay, kamu dikendaki menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran pictorial. Okey, cikgu buat sedikit ulangan. Teknik lakaran pictorial ni ada 3, iaitu lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Perspektif ni cikgu belum ajar lagi ya. Tapi perspektif ni pula ada pecahan 3 juga, ada 3 jenis, iaitu perspektif 1 titik, perspektif 2 titik dan perspektif 3 titik. Okey, cikgu nak beritahu kamu. Mungkin nanti kamu akan rasa minat subjek ni bila kamu dah tingkatan 4, mungkin kamu nak ke aliran grafik komunikasi teknikal ya. Jadi kat situ nanti kamu akan belajar topik ni dengan lebih mendalam. Cuma kenapa kita kena belajar tajuk ni masa tingkatan 1? Supaya kamu rasa ada minat ya, ada kemahiran. Jadi kamu boleh mendalami itu dari semasa ke semasa. Dan satu lagi kepentingan dia, setiap topik dalam tajuk RBT ni kena buat lakaran. Jadi kalau tak mahir buat lakaran, memang kamu tak dapat rasa minat, ya, rasa malas dan sebagainya. Jadi kena tahu, kena munculkan minat tu dan yang penting kena mahirkan dulu teknik lakaran ni. Jadi hari ni cikgu akan sentuh teknik buat teknik lakaran isometrik. Okey, ingat tak pada minggu yang sebelum tu, masa bersemuka, cikgu tunjukkan ni cara bagaimana kita nak buat lakaran isometrik sudut 30 darjah menggunakan segi 4 sama. Ingat lagi tak? Ingat. Okey, yang ini kan cikgu ajar sebab dia tak ada dalam buku teks. Jadi cikgu ajar teknik ni supaya nanti kamu mudah nak buat lakaran ni dalam bentuk lakaran bebas. Ya. Dan sebab apa? Lakaran isometrik ni dia perlu wujud sudut 30 darjah dekat sini. Okey, kalau lakaran oblik kita perlukan sudut tepat kan? Ni sudut tepat kan? Cikgu tunjukkan dulu. Jadi daripada kosong ni terus ke bucu ni, ini sudut tepat. Okey, bila sudut tepat, ini adalah lukisan oblik. Bila kita pergi kepada garisan yang 30 ni, okey, segi 4 sama tu, kita bahagi per 3. Ingat tak? Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Bahagi sama rata, jadi kita akan pergi kepada bahagian yang kedua ni, okey, dan kita akan dapat sudut isometrik, iaitu 30 darjah. Okey, ni kena ingat sampai bila-bila tau. Sebab apa? Teknik ni memang tak ada dalam buku teks. Cuma ia kemahiran yang cikgu kongsikan bersama. Okey, satu lagi teknik yang digunakan dalam buku teks ni. Okey, cikgu nak tunjukkan buku teks. Okey, semua orang ada buku teks kan?
Okey, kalau tak buka pun tak apa. Cikgu view daripada sini. Ya, ini buku teks, muka surat 77 ya. Okey, dekat sini ditunjukkan tentang lakaran isometrik. Lakaran isometrik ni kalau dikirakan semua sudut dia ialah 120. Ya, kalau kita kirakan macam mau dah belajar matematik kan. Jumlah sudut tu ialah 120 yang sama semuanya. Maknanya 360 bahagi pada 3 dapat 120. Betul kan? Jadi untuk munculkan sudut 30 darjah ni, cikgu dah ajar dalam teknik yang tadi tu. Okey, jadi gunakan teknik tadi tu untuk wujudkan sudut 30 darjah. Kenapa kita kena mahir teknik ni? Sebab dalam lakaran tak boleh gunakan pembaris, tak boleh gunakan jangka sudut ya dan sebagainya. Kita kena gunakan freehand dan kemahiran yang kita tahu. Okey, satu lagi dalam lakaran isometrik kita kena faham dia punya paksi. Okey. Kalau kita belajar dalam oblik kita ada paksi Y okey dengan X. Faham kan? Y dengan X dan ada nilai kosong di tengah-tengah ni. Tapi untuk isometrik kita ada paksi B dan paksi C. Paksi B dengan paksi C ni wujud setelah kita buat sudut di sini 30 darjah. Okey, jelas tak? Jelas semua Okey, cikgu ulang semula. Untuk paksi isometrik ni ada tambahan iaitu paksi B dan paksi C. Paksi Y dan paksi X masih sama seperti lakaran oblik. Okey, jelas ya? Nanti kita nak periksa jadi kita kena tahulah, kena faham. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan ya bagaimana nak melukis cara yang mudah menggunakan satu lagi kaedah yang senang iaitu menggunakan ini dia, kertas isogrid. Tadi dalam WhatsApp cikgu dah masukkan kertas isogrid. Awak boleh print, kalau tak nak print pun tak apa, boleh lukis. Okey, buat garisan tu sendiri. Tapi ambil masa lah. Sebenarnya kertas ni ada jual kat kedai. Dia macam kertas kertas graf macam kertas graf. Tapi tak boleh gunakan kertas graf tu. Sebab kertas graf tu boleh lukis lakaran oblik sahaja sebab dia sudut tepat. Tapi yang ini lukisan isometrik, dia dah siap-siap dengan sudut 30 darjah. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah bagi tadi soft copy untuk kertas isogrid, awak boleh print sebab tugasan kita menggunakan kertas tersebut. Jadi cikgu nak tunjukkan bagaimana cara nak gunakan kertas isogrid sebab ia adalah satu kaedah yang senang. Kaedah yang paling senang berbanding kita lukis gunakan segi 4 sama bahagi 3 tadi tu. Ya. Okey. Okey, ni kertas tadi kan yang cikgu tunjukkan tu. Okey, sebelum tu kita cuba pergi kepada latihan sikit siapa yang ada buku kat tangan tu cuba buka sekejap. Kita cuba tengok latihan ni. Latihan ni. Tadi sebentar tadi cikgu dah terangkan. Okey, cikgu nak kalau boleh cikgu tunjukkan dan kamu nyatakan ini garisan apa. Boleh tak? Ya? Nanti cikgu akan bagi poin markah. Okey, kita mula dengan ini kotak A ni. Cikgu labelkan A ni. Okey, apa yang disebut dengan garisan tu? Apa nama paksi tu? Siapa boleh jawab? Paksi mendatar. Paksi mendatar. Siapa yang jawab tu? Hanania ya? Siapa yang jawab tadi? Daniel ke? Ini paksi mendatar. Betul. Okey, kemudian kita pergi kepada garisan ni. Okey, ini apa? Siapa tahu? Paksi menegak. Betul ke? Saya rujuk dah. Okey, ni paksi menegak. Betul cikgu buat macam ni. Tapi nanti kalau kat buku kamu jangan buat panah-panah tau. Kamu kena tulis. Tulis penuh. Okey, kemudian yang ini pula disebut apa? C. Okey, C tu apa? Paksi A. Paksi A, bagus. Cikgu tak nampak siapa jawab ni tapi terima kasih sebab bagi respon. Okey, kemudian yang ini pula. Ini apa? Ni apa? Ni paksi apa?
Part C B. Part C B. Bagus. Okey, cikgu tandakan di part C B. Dan akhir sekali ini apa? Bagi orang lain lah pula. Nak tak jawab lah. Siapa nak jawab? Pak Sisi. Pak Sisi, bagus. Okey, ni senang je soalan ni. Nanti kalau masa ujian, mungkin dia akan bagi ruang kosong. Awak kena namakan apa nama bahagian-bahagian yang kena label tu. Okey, ini adalah kedudukan paksi isometrik. Dia senang je. Okey, jadi nampak tak sudut dia ialah 120. Bila campurkan sudut ni, kita akan dapat 360. Ya. Kemudian bahagian bawah ni, okey, mendata ke paksi X ni, ini adalah sudut isometrik 30 darjah. Okey, ini adalah kertas apa? Apa nama kertas tu? Siapa nak jawab? Cikgu dah sebut tadi. Kertas isogrid. Okey, bagus. Ini namanya ialah kertas isogrid. Cikgu salah eja pula. Kertas isogrid. Apa fungsi kertas isogrid ni? Apa fungsi dia? Siapa tahu? Siapa nak sebutkan? Siapa nak jawab? Apa fungsi dia? Kenapa kita gunakan kertas isogrid ni? Cikgu tadi ulang banyak kali. Untuk apa? Memudahkan objek di langkah secara isometrik. Untuk memudahkan kita laka objek isometrik. Okey, dapat? Jadi kalau dah dapat, salin dalam awak punya modul. Nama kertas ni kertas isogrid. Okey. Fungsi dia untuk laka lukisan isometrik yang kita lukis ke atas tu, ya. Jadi nama dia pun mesti ada ISO macam tu. Jadi senang nak ingat, ya. Okey, contohnya macam mana cara nak lukisnya? Cikgu tunjuk kat sini. Okey. Contohlah cikgu nak lukis sebuah kotak, ya. Okey, contohnya kotak tu lebar dia 2 cm, 2 cm. Maknanya kubus lah. Cikgu akan lukis sebuah kubus. Hanya perlu gariskan aja kat sini. Contohnya cikgu nak buat 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian dia punya tegak dia pun kubus sama kan? 5 juga. Okey, gariskan saja. Tak payah nak ukur-ukur lagi dah. Sebab dia dah siap. Okey. Kemudian tak cukup pula kotak dia kecil sangat. Okey, nanti bila kamu buat, pastikan cukup, ya. Ataupun cikgu kecilkan boleh. Macam tu. Cikgu padam yang ini. Okey, senang tak nak buat dia? Senang ke susah? Berbanding kalau kita kena lukis biasa. Okey, contohnya macam cikgu suruh lukis. Lukis sebuah bongkah. Okey, bentuk isometrik. Awak kena buat macam ni, macam ni. Ni pula jadi 45 darjah. Jadi susah kan? Jadi kena gunakan kaedah yang cikgu tunjukkan tadi lah. Garisan mendata, garisan menegak. Okey, kemudian lukiskan bentuk seperti itu. Okey, senang ke senang? Yang mana senang? Yang ini ke A ke yang B yang senang? A ke B yang senang? B. Jadi nanti cikgu bagi kamu pilihan 2, ya. Kamu akan hasilkan lakaran ni sebanyak 1 je. Tapi ada 2 kaedah yang boleh guna. Sama ada kamu terus lukis atas sketchbook tu, ataupun kamu boleh je kalau nak print out cikgu punya edaran tadi tu, lepas tu kamu lukis atas kertas tu. Kemudian hasil kerja kamu tu, kamu snap gambarnya, hantar kepada cikgu. Okey, cuba tengok yang ini. Okey. Cikgu dah sertakan dengan contoh gambar. Ni contoh gambar. Okey, kamu kena pilih antara 1, 2. 1, 2 je. Yang ini tak boleh. Yang ini cikgu akan tunjukkan cara bagaimana melukisnya. Yang 2 ni kamu kena lukiskan di sini. Lukis 1 ke atau 2? 1 je lah. Mana-mana 1. Tak perlu banyak, ya. Sebab nanti kamu nak buat tugasan yang lain kan. Jadi kalau boleh tugasan ni siapkan hari ini. Okey, yang bawah ni cikgu tunjukkan lagi sekali. Bila gunakan kertas isogrid, okey, letaklah, tak payah ukuran lah. Kamu letak je di situ. Okey, ukuran dia. Lukiskan ikut bentuk yang ada tu. Okey, cikgu lukiskan segi 4 dia.
Kalau boleh betul-betul dekat garisan. Tak perlu gunakan pembaris. Okey, dah siap. Tugasan hari ni dah siap. Cikgu punyalah. Tapi yang ini tak boleh buat ya. Cikgu nak kalau boleh awak buat yang sama ada yang nombor 1 ni ataupun yang nombor 2. Okey, jelas tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Ya. Jadi kita kan sebenarnya dalam pelajaran kita untuk hari ni RBT kita ada 2 jam. Mula tadi pukul 8 sampai pukul 10. Di dalam tempoh tu kalau boleh kamu siapkan tugasan. Penerangan cikgu dah terangkan. Jadi kamu tinggal siapkan saja tugasan itu. Boleh tak? Cikgu harap sebelum pukul 10 semua orang dah boleh hantar tugasan. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan tak semua ni? Diam-diam ni. Ada cikgu. Faham ya? Faham. Faham. Okey, jadi rasanya itu saja kelas kita hari ini. Siapa yang tertinggal, cikgu akan masukkan video ni ke dalam kita punya grup lah. Nanti boleh ulang balik. Okey, jadi untuk hari ini saja. Siapkan tugasan, hantar sebelum pukul 10. Cikgu tak mau tugasan ni hantar pada minggu depan ya. Jadi murid lain cikgu akan hubungi dalam tempoh ini sebab selepas pukul 10.30 nanti kamu ada subjek yang lain. Okey? Okey, sekian saja. Cikgu harap siapkan tugasan lah. Yang belum isi kehadiran, tolong isikan kehadiran. Okey, sekian. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama.